Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Ustaz Taqiyuddin. Dalam pertemuan kali ini insya-Allah Ustaz ingin berkongsi dengan anak-anak khususnya untuk tahun 2 semester 4 bagi bahagian akidah untuk subtopik yang pertama iaitulah Islam agama yang benar. Akidah menjelaskan tentang Islam agama yang benar. Anak-anak yang dikasihi sekalian, sebelum itu Ustaz nak berikan sedikit kredit kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Fadil Ustaz Khairul Anwar bin Ramlan kerana berkongsi PowerPoint di blog beliau. Baik, di blog beliau Allahumma salli ala Muhammad iaitulah pendidikan Islam HTTP pendidikan Islam KVPJB yang berkongsi Allahumma salli ala Muhammad PowerPoint. Jadi Ustaz akan turu kepada PowerPoint yang disediakan oleh Ustaz Khairul Anwar bin Ramlan. Mudah-mudahan perkongsian PowerPoint ini Ustaz Khairul Anwar beroleh ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita terus kepada PowerPoint yang disediakan oleh Ustaz Khairul Anwar. Baik, akidah, tajuk bahagian akidah iaitu subtopik yang pertama, Islam agama yang benar. Baik, pengenalan Islam ialah penyaksian bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruhnya. Penyaksian ini diakui dengan hati dan disebut dengan lidah serta dibuktikan oleh anggota. Yang maksud iman al-iman tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Ini mafhumnya. Kemudian Islam, agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup bagi semua risalah ketuhanan. Ia bermula pada tahun 622 Hijrah apabila wahyu pertama diturunkan di Gua Hira ketika usia Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Ciri-ciri Islam agama yang benar: pertama, bersifat rabbaniyah. Yang kedua, bersifat syumuliyah. Yang ketiga, waqa'iyah, alamiyah dan murunah. Baik. Konsep yang disebutkan tadi, ciri Islam agama yang benar tadi merangkumi 5. Yang pertama, syumuliyah, iaitu Islam adalah sempurna dan menyempurnakan keperluan manusia. Murunah, Islam bersifat anjal, murunah, dan ia juga bersifat tabat, iaitu tetap dalam perkara-perkara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khususnya perkara usul dalam perkara akidah. Baik, ini dia punya huraian dia. Rabbaniyah, Islam datang dari Allah, Rabbani datang dari Tuhan, Rabbul Alamin. Syumuliyah, lengkap. Waqa'iyah, mampu dilaksanakan oleh umat manusia di zaman manapun. Alamiyah, sesuai untuk semua, tidak kira warna kulit, bangsa dan sebagainya. Murunah, fleksibel, tabat, tetap. Seterusnya, Islam agama yang sesuai dengan fitrah. Akidah tauhid yang menjadi ajaran Islam adalah sesuai dengan fitrah manusia yang tidak dapat menerima kewujudan lebih dari satu Tuhan.
Ya, karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Lau kana fihima, kalaulah kiranya pada alam ini alihatun, ada Tuhan yang lain selain daripada Allah, lafasadata, maka rosaklah alam ini. Peraturan hidup, peraturan dan garis panduan hidup manusia yang berdasarkan hukum syarak yang 5, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus, sesuai dengan fitrah dan manfaat hidup manusia. Pelaksanaan ibadah pula, dalam ibadah Islam tidak membenarkan penyiksaan diri. Kerana itu orang yang sakit boleh meninggalkan puasa dan orang yang musafir boleh mengqasar atau menjamakkan solatnya. Dalam agama Hindu umpamanya diajarkan penyiksaan diri seperti berpuasa dalam tempoh yang lama. Raja Siarama dan permaisurinya mati kerana puasa terus menerus. Mati dalam ibadat menyiksa diri, itulah mati yang suci bagi agama Hindu. Seterusnya, ini antara beberapa picture, gambar yang anak-anak boleh saksikan yang disebutkan sebentar tadi. Baik, dari sudut kemasyarakatan, dari segi kemasyarakatan, Islam mengajar semua manusia adalah sama. Tidak ada yang dianggap lebih daripada yang lain. Dari sudut bangsa Yahudi sangat megah dengan bangsa mereka sebagai bangsa pilihan Allah dan memandang rendah bangsa lain, sehingga disebutkan dalam kitab Thamud bahawa bangsa Yahudi dilarang membunuh, berzina dan mencuri kecuali kepada umat lain. Jadi di sini mereka meletakkan umat lain selain daripada bangsa Yahudi, mereka memandang rendah. Baik. Perbuatan seorang Yahudi membunuh umat yang lain adalah suatu korban kepada Allah. Ini antara apa yang disebutkan dipandang hina lah, dipandang rendah untuk bangsa yang lain. Perbuatan mencuri harta umat lain adalah perbuatan mengembalikan hak kepada yang punya, kerana semua harta di alam ini adalah milik bangsa Yahudi. Baik. Seterusnya, ini beberapa picture yang dikongsikan. Baik. Seterusnya, usaha melaksanakan tuntutan Islam dalam kehidupan dalam masyarakat dan bernegara. Islam sebagai agama yang sempurna menyuruh umatnya mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh itu, cara hidup kependetaan dan pertapaan tidaklah sesuai dengan ajaran Islam. Sebaliknya, setiap manusia mempunyai tanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerana bertapa ni keluar daripada masyarakat. Ya, kalau bertapa ni boleh jadi pergi ke mana-mana, Allahumma salli ala Muhammad, bukit, bukau, gunung, ganang, bertapa di sana, keluar daripada masyarakat. Maka ia tidak dibenarkan ya dalam Islam. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, baik, seterusnya menuntut ilmu sebanyak mungkin dan berusaha memahami akidah Islam serta syariat Islam. Melaksanakan syariat Islam keseluruhannya dengan yakin, berusaha melaksanakan seluruh tuntutan Islam dan meninggalkan larangan Allah, dan melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar ke arah menjamin masyarakat negara yang diredai Allah. Perbezaan Islam dengan agama lain. Baik. Ini kita nak lihat perbezaan Islam dengan agama-agama lain, khususnya yang ada di negara kita Malaysia. Baik, pada Allahumma salli ala Muhammad, teks di PowerPoint ini tidak berapa jelas, jadi kita tengok terus kepada yang lain yang kita yang jelas. Baik, anak-anak boleh tengok. Iaitulah pertama perbezaan ni antara agama Islam, Majusi, Hindu, Kristian, Buddha. Baik, Islam dari sudut konsep keesaan Tuhan. Islam merupakan agama tauhid, iaitu Tuhan hanya satu, iaitu Allah. Tiada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah. Agama-agama lain Majusi, Tuhan ada dua, iaitu Tuhan cahaya kebaikan.
Dan kedua, Tuhan gelap atau kejahatan. Penganut agama ini menyembah api sebagai lambang Tuhan cahaya. Hindu, Trimurti, bertuhan tiga. Brahma, pencipta. Vishnu, pemelihara. Shiva, pembinasa. Kitab suci Hindu mengatakan Tuhan itu satu, pencipta, pemelihara dan pembinasa adalah sifat Tuhan itu. Kemudian Kristian, Trinity, bertuhan tiga. Allah, Tuhan Bapa, Nabi Isa, Tuhan Anak dan Ruhul Kudus. Ajaran asal Nabi Isa adalah Tauhid. Seterusnya, Buddha. Siddhartha, pengasas ajaran Buddha, tidak membincangkan tentang ketuhanan. Ini menimbulkan pelbagai pandangan sama ada ia sebagai sebuah agama atau aliran falsafah. Walau bagaimanapun, wujud beberapa kepercayaan dalam Buddha seperti konsep nirwana, konsep dewa-dewa dan kepercayaan kepada roh dan hantu. Baik, itu konsep keesaan Tuhan bagi agama-agama. Ya, perbezaan. Baik, seterusnya sumber pegangan. Agama Islam, kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama-agama lain, Majusi, kitab Avesta dalam bahasa Persia kuno. Sebahagian besar dari kitab sudah hilang, sebahagian diterjemah ke bahasa Parsi biasa untuk kegunaan bacaan dalam sembahyang. Hindu, kitab Veda dalam bahasa Sanskrit yang tinggi, merupakan bahasa yang telah mati, telah disalin ke dalam bahasa yang boleh dibaca oleh umum. Kristian, kitab Injil Perjanjian Baru sebanyak 4 buah. Ya, kitab Injil yang telah diubahlah, yang disebut New Testament. Matius, Markus, Lukas dan Yahya. Manakala ada Injil-Injil yang dibatalkan kerana masih menjelaskan ajaran agama Nabi Isa yang adil, yang asli seperti Injil Barnabas. Buddha ialah agama dan falsafah yang berasaskan ajaran Buddha Sakyamuni, Siddhartha Gautama, yang mungkin lahir pada kurun ke-5 sebelum Masihi. Agama Buddha menyebar ke benua India dalam 5 kurun selepas baginda meninggal dunia. Dalam 2000 tahun yang seterusnya, agama Buddha telah tersebar ke tengah, tenggara dan timur Asia. Kini agama Buddha telah dipaparkan sebagai 3 aliran utama, iaitu Theravada, bahasa Sanskrit, Staviraada, Mahayana dan Vajrayana. Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian, ya, Ustaz kira anak-anak boleh kita nak sebut mengingat ya fakta-fakta ini. Ya, kalau keluar soalan berkaitan dengan perbezaan agama-agama, ya, kalau di soalan dia jelaskan perbezaan agama dari konsep sumber pegangan. Ya, jelaskan perbezaan agama Islam dengan Kristian dari konsep sumber pegangan. Jadi anak-anak jawab yang inilah. Islam sekian, Kristian sekian, yang ni. Jadi seterusnya yang ada satu lagi, iaitu kehidupan selepas mati. Konsep kehidupan selepas mati. Islam, manusia akan dibangkitkan semula selepas mati, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar untuk menerima kitab amal melalui titian sirat menuju syurga atau neraka. Agama-agama lain, Majusi, percaya kepada akhirat, hitungan amal, titian dan neraka Jahannam, percaya kepada kehidupan akhirat seseorang itu kan oleh amal perbuatan di dunia. Ya. Ada kepercayaan juga kepada akhirat. Hindu percaya kepada penjelmaan semula, bila seseorang mati rohnya masuk ke dalam bayi yang baru lahir, kelahiran semula, yang disebutkan sebagai kelahiran semula. Ke dalam kasta yang lebih tinggi atau rendah bergantung kepada amalan seseorang mengikut hukum karma. Baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Jika seseorang berterusan baik, ia akan mencapai nirwana, bersatu dengan Brahma dan tidak akan lahir lagi. Kristian, semua penganut Islam akan selamat dalam kehidupan selepas mati. Perhitungan selepas mati hanya atas bukan penganut Kristian. Perhitungan nanti di hari akhirat bagi pandangan Kristian hanya bagi orang yang bukan penganut Kristian. Kalau Kristian semuanya selamat. Buddha, setelah kematian, roh akan masuk ke alam roh dan tinggal di sini sementara menunggu kehidupan seterusnya. Buddha lebih kurang kelahiran semula lah. Jika roh tersebut melakukan banyak amalan baik,
semasa berada di dunia dan tidak membuat sebarang dosa. Ia akan diberi pilihan sama ada tinggal di alam roh, masuk ke syurga atau lahir kembali di dunia. Jika orang yang mati itu pernah melakukan dosa, rohnya akan dimasukkan neraka sebagai hukuman. Selepas tempoh hukuman selesai, roh itu akan dilahirkan semula ke dunia itu. Setelah lahir ke dunia ini, kitaran kehidupan bermula lagi. Agak mudah mendakwa roh yang membuat dosa yang besar akan dilahirkan ke dunia ini sebagai binatang yang kotor dan busuk. Baik, ini kepercayaan agama-agama yang lain. Ya, khususnya Majusi, Hindu, Kristian, Buddha bagi kehidupan selepas mati. Baik, anak-anak yang Ustaz kasih sekalian, baik, kita terus kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, demikian. Ya, selesai untuk subtopik yang pertama, Islam, ya, agama yang benar. Ya, mudah-mudahan anak-anak yang dikasihi sekalian memahami dan benar-benar meyakini bahawa Islam agama yang sebenarnya. Ya, kerana kita sebagai seorang Islam, Allahumma salli ala Muhammad, dia kena benar-benar yakin dengan Islam yang kita anuti. Ya, benar-benar taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, penyaksian kita kepada Allah, ya, syahadah kita, ya, penyaksian kita kepada Allah, keimanan kita itu kepada Allah bukan sekadar di hati dan bukan sekadar dilafazkan di lidah, juga ya, disusuli dengan anggota badan, iaitulah pelaksanaan amal ibadah. Mudah-mudahan untuk tajuk subtopik yang pertama, Islam agama yang benar, ia memberikan kefahaman kepada kita, menambahkan lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita takut ya kepada benar-benar kepada Allah, menjadikan kita hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz kira anak-anak memahami akan tajuk perbincangan kita pada kali ini, dan nanti kita akan susuli dengan soalan kuis dalam bentuk Google Form. Jadi anak-anak boleh jawab pada Google Form nanti sebagai nak melihat mengenal pasti anak-anak yang memahami, faham atau tidak untuk tajuk yang tajuk bahagian akidah ini. Ya, sekadar itu, mudah-mudahan dikurniakan taufik dan hidayah serta kefahaman dalam pelajaran kita, khususnya untuk hari ini, untuk kali ini. Sekadar itu, dan insya-Allah kita akan sambung pada subtopik yang kedua. Ya, subtopik yang kedua untuk bahagian akidah, iaitulah ya, tajuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cara mempertahankan akidah Islam. Ini kita akan pelajari pada siri dan pertemuan yang seterusnya. Sekali itu, mudah-mudahan beroleh kefahaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.